Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Pada video kali ini kita ingin membawa Anda semua menyelami satu kenyataan panas yang mungkin boleh menggoncangkan politik Sabah. Satu mesej lantang telah pun disampaikan dari Tambunan. Dan mesej ini bukanlah mesej yang sembarangan, tetapi satu amaran keras buat parti-parti politik dari Semenanjung yang masih lagi cuba untuk bertapak di bumi Sabah. Pernahkah Anda dengar ayat ini? Time is up for Malayan Party. Nah, dibilang habis masa sudah untuk Parti Malaya di Sabah. Ayat ini datang daripada Ketua Gagasan Rakyat Sabah Tambunan sendiri, Datuk Dr. Victor P. Paut. Dan dalam video ini kita akan bongkarkan apa maksud sebenar di sebalik kenyataan ini. Apakah impaknya terhadap PRN Sabah yang ke-17 yang akan datang tidak lama lagi, dan serta kita akan bincangkan isu yang lebih besar. Adakah Sabah benar-benar sedang bangkit menuntut identiti dan kuasa autonomi sepenuhnya? Baiklah kawan-kawan, baru-baru ini satu persidangan tahunan telah pun diadakan oleh Parti Gagasan Rakyat Sabah atau singkatannya PGRS untuk cawangan klaster N39 Tambunan. Ia berlangsung di Dewan Komuniti Tambunan dan dihadiri oleh ahli-ahli serta penyokong setiap parti. Dalam majlis ini, Datuk Dr. Victor telah pun menyampaikan satu ucapan yang bukan sahaja membakar semangat jentera parti, tetapi juga memberikan mesej yang sangat jelas kepada semua pihak, terutamanya kepada parti-parti politik dari Semenanjung Malaysia. Beliau dengan tegas, dia kata, wrap up and send home the Malaya Party, yang bermaksud, kalau kita terjemahkan secara langsung, bermaksud kemaskan barang kamu dan hantar balik parti-parti dari Semenanjung. Bah, bukan calang-calang kenyataan ini. Bagi Dr. Victor, PGRS Tambunan yang kini mempunyai lebih 15.000 ahli telah muncul sebagai kuasa dominan di kawasan tersebut. Mereka yakin bahwa kekuatan mereka bukan sahaja cukup untuk menangkis cabaran parti lain, malah mampu menjamin kemenangan besar buat Gabungan Rakyat Sabah GRS dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Beliau juga menyatakan bahwa PRN ke-17 ini adalah sangat penting, sebab inilah masanya untuk rakyat Sabah menentukan sama ada GRS masih lagi diberi mandat untuk terus mentadbir negeri dalam penggal yang akan datang. Dan pada masa yang sama, Dr. Victor tidak menafikan wujudnya serangan bertali arus di media sosial daripada pihak pembangkang. Menurut beliau, pihak lawan kini sedang giat menyebarkan dakwah, fitnah dan tohmahan terhadap pemimpinan negeri, khususnya kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur. Katanya lagi, semua jentera parti perlu bangkit mempertahankan kerajaan negeri serta menangkis segala tuduhan palsu yang dilemparkan. Tapi kan kawan-kawan, coba kita tengok balik. Betulkah semua ini? Atau ini hanyalah tuduhan palsu semata-mata? Atau ada asas yang perlu kita pertimbangkan? Kita tahu sejak GRS mengambil alih pentadbiran negeri pada 2020 selepas kejatuhan kerajaan warisan, banyak isu yang masih lagi belum selesai. Antaranya ialah pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 yang sering kali dilaungkan tetapi belum lagi sepenuhnya ditunaikan. Pemimpin-pemimpin seperti Datuk Dr. Jeffrey Kitingan pun sudah berkali-kali bersuara bahwa Sabah masih lagi belum menerima haknya sepenuhnya, terutamanya dari segi hasil petroleum, pendidikan, dan juga pentadbiran awam. Malah beberapa kenyataan daripada pemimpin Gabungan Parti Sarawak ataupun GPS juga memperlihatkan ketidakpuasan hati terhadap kelewatan Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan janji-janji yang termaktub di dalam MA 63. Jadi kalau kita tengok dari sisi rakyat biasa, memang ada sebab kenapa orang ramai mulai skeptikal terhadap kerajaan yang sedia ada, walaupun mereka datang dengan jenama Gagasan Rakyat yang kononnya mengutamakan suara Sabah.
Dan kalau kita flashback sedikit, GRS sendiri pada asalnya adalah hasil gabungan antara Bersatu, Star, PBS, dan beberapa parti yang lain. Sebagiannya berakar umbi dari Semenanjung. Bersatu misalnya adalah parti nasional yang berpangkalan di Kuala Lumpur. Jadi bila PGRS hari ini ingin halau parti Malaya keluar, persoalannya bukankah mereka dulu juga pernah bergantung kepada kerjasama parti-parti dari Semenanjung? Lagi satu, dalam PRN yang lepas kita boleh lihat bagaimana UMNO dan Warisan masih mampu memberi saingan yang kuat di beberapa kawasan. Malah parti-parti seperti PKR dan DAP walaupun tidak dominan di pedalaman, masih lagi kukuh di kawasan bandar dan separa bandar, khususnya dalam kalangan pengundi muda dan juga pengundi Cina. Jadi persoalannya, bolehkah PGRS dan GRS benar-benar menghapuskan pengaruh parti-parti Malaya di Sabah seperti yang disebut oleh Dr. Victor? Dan ya, kita memang tidak boleh lupa sebagaimana pentadbiran Haji G sendiri pernah digoncang oleh krisis dalaman. Seperti perebutan kuasa dengan bekas Ketua Menteri Datuk Seri Syafiq Apdal. Walaupun GRS akhirnya berjaya mengekalkan kerajaan, tetapi insiden ini menunjukkan betapa rapuhnya kestabilan politik negeri. Lebih-lebih lagi bila ada tekanan daripada Kuala Lumpur. Jadi kalau kita ingin jujur, kenyataan seperti times up untuk Parti Malaya ini boleh jadi satu teknik psikologi menjelang pilihan raya. Satu naratif yang coba mengapi-apikan semangat kenegerian Sabah agar rakyat marah kepada Kuala Lumpur dan terus memberi undi kepada parti tempatan. Tapi kalau hak-hak Sabah masih tidak ditegakkan walaupun kerajaan negeri diterajui sepenuhnya oleh anak Sabah, adakah itu bermakna masalah kita akan selesai? Dan sekarang ini kita tengok juga ramai netizen mula suarakan pendapat mereka. Ada yang setuju, yang kata memang sudah tiba masa untuk Sabah bebas dari pengaruh Malaya, tetapi ada juga yang masih lagi skeptikal. Mereka tanya, kalau betul inginkan autonomi penuh, kenapa masih perlu bergantung kepada peruntukan persekutuan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan macam-macam lagi? Jadi kawan-kawan, sekarang ini bola ada di tangan rakyat Sabah. Anda yang tentukan hala tujuh negeri ini di dalam PRN ke-17 nanti. Adakah Anda akan terus menyokong kepimpinan tempatan seperti yang diwakili oleh PGRS dan juga GRS? Atau Anda rasa kita masih perlukan kerjasama dengan parti-parti nasional demi kestabilan dan pembangunan yang lebih besar? Dan yang paling penting, adakah kenyataan times up untuk Parti Malaya ini sekadar retorik politik atau satu gerakan sebenar ke arah kemerdekaan politik Sabah? Jadi kami ingin dengar pendapat Anda semua. Jangan malu-malu komen di bawah dan kongsikan pandangan Anda. Jangan lupa tekan butang like kalau Anda suka perbincangan panas seperti ini dan subscribe ke channel ini Currents VMY untuk lebih banyak konten politik tanpa tapisan. Sampai sini saja dulu, kita akan jumpa lagi di dalam episode seterusnya. Teruskan bersama kami dan kekal celik dengan isu-isu semasa tanah air. Salam hormat, salam sejahtera dari Currents VMY, suara semasa dari rakyat untuk rakyat. Sekian semua, terima kasih.